Okey geng, hari ni aku nak share dengan korang cara aku lukis mat kilau. Jom. Okay, so jom. Hari ni kita nak lukis mat kilau, okay? Ini gambar yang aku dapat kat Google. Tak banyak gambar mat kilau yang ada di internet, di Google. Banyak pun ada yang blur-blur. So tak banyak pilihan yang ada. So aku rasa ini yang aku rasa referen yang terbaik untuk aku try lukis mat kilau ni, okay? So ini referen aku untuk video kali ni. So aku dah buat size A3 kot ni, A3. So kita set dulu reference. Reference kita onkan reference kat sini. Kita add image, import image gambar mat kilau tadi. So reference hari ni aku dah letak dekat belah kiri ni gambar tadi yang aku pilih. Okay, tapi the best is kalau korang nak lukis apa-apa, better ada gambar yang physical ke ataupun device lagi satu, sebab lebih mudah untuk kita buat jadi reference lah. Tapi untuk video tutorial ni aku pakai reference dekat iPad ni terus. Aku rasa aku nak cepatkan video ni, so aku skip sketching semua. Aku terus guna painting je, satu brush je. Painting aku pilih brush painting gouache. So aku sketch pun guna brush je terus. So first, sebelum tu aku nak buat base color untuk aku punya canvas ni dulu. Konsep color apa aku nak pakai. Aku cadang nak buat color brown ke orange sikit lah. Okay, aku besarkan, aku just penuhkan dulu. Okay, ni biasa aku buat dekat lukisan canvas ke apa ke, memang aku pilih satu warna color dan aku selalu sapu je kat canvas tu, supaya aku nak, contohnya kalau nak sejuk kan, maknanya mood sejuk, kita nak tunjuk dalam lukisan kita pakai warna biru sikit ke, ataupun brown yang ke ada hijau-hijau sikit. Tapi untuk portrait ni aku nak buat warna brown as background. So dah sapu semua, kita start buat dia punya form. So pakai color brown gelap, jangan pakai hitam hitam ni dangerous. So kita kecilkan pasal nak sketch. Kita ambil dia punya position dulu, okay? So kita rough sketch dulu bentuk dia. Okay, aku tengok sini ada gelap, so kita gelapkan. Sambil-sambil aku lukis ni, aku nak sembang sikit lah apa yang dalam fikiran aku kan. So aku cadang aku nak buat lukisan ni, dia lain sikit konsep dia. Aku nak ubah daripada konsep asal ni. Mungkin aku gelapkan sikit ke apa kan, ataupun aku main mood color lain ke. Tengoklah macam mana lukisan ni akan jadi lain nanti. Aku tak akan tiru sebiji, aku akan improvise ikut cara aku lah. Okay, aku buat form je dulu Aku cari form dia dulu sebagai tanda. Makin kita layan lukisan ni, sambil tu kita betulkan dia punya anatomy, position, size semua. Aku biasanya kalau nak buat fast punya painting, memang inilah cara dia. So aku nak alih sikit canvas ni, bagi dia tengah sikit. Okay, so basic ni basic form je. Maknanya inilah basic form aku. So aku akan build up daripada lukisan ni. Daripada sini aku akan build up sikit sampai siap. Tapi nextnya aku nak buat tema lain sikit. So aku tengok banyak light daripada sini kan, daripada arah ni. So aku nak main color lain sikit lah. Maybe aku nak main ada biru, kemungkinan. Kita test je, kita lalu je dulu. Dan merah, mungkin main merah. Okay, kita lalukan biru dulu semua. So nanti dekat lukisan kita ada efek biru-biru ni. Dan baju dia aku nak buat merah. Kita tanda je dulu. Masukkan merah, kita ubah sikit. Merah baru garang bro, kan? Lepas tu kita masukkan juga dekat luar-luar ni. Okay, muka dia sikit. Kita nak harmonikan lukisan ni. Kita tak nak bila biru kat background, merah kat luar, kat baju dia, so dia akan jumping sangat. Maknanya dia macam tampal stiker.
kita nak elakkan lukisan kita ni jadi macam stiker. Tu yang penting. Okay, so aku rasa dah settle. Kita ambil biru ni balik. Aku nak ambil bahagian gelap. So aku plan gelap dia. Dekat bawah-bawah ni ada gelap. Okay, sini aku nak ambil merah ni, ada gelap juga. Okay, inilah konsep color aku nak guna hari ni. So jom kita start naikkan kita punya pahlawan Mak Kilau. Okay, so aku minta maaf rumah aku ni tepi jalan. So kalau ada bunyi kereta ke motor ke, aku dah tak boleh nak elak sangat dah. Okay, now kita pergi color gelap sikit. Kita main key line dia. Okay, kita main ni. Kita ambil color ni, kita gelapkan sikit. So kita ambil bahagian shadow dia dululah. Biasa kita akan start dengan shadow. Kita kuatkan sikit-sikit kan. So kita nampak dia punya form tu macam mana. Sini gelap, ke terang. Okay, so kita naikkan bahagian gelap sikit. Kita besarkan sikit, ni kecil sangat. Okay, tu kita buat dia punya shadow tu kuat sini. Tu dia, sini kuat. Kita tandakan semua lipat-lipatnya shadow ni, kita naikkan satu lukisan lah. So kalau ada bahagian yang aku rasa aku buat tak ada cakap-cakap tu, aku akan lajukan. Jika ada benda penting-penting nanti aku perlu cakap, aku akan sambung balik cakap lah. So aku tak nak video ni buat korang rasa boring nak tengok, ke korang suka juga video yang cakap-cakap banyak ni. Aku tak kisah buat nak bebil sambil melukis, tak ada hal punya kan. Memang tujuan video ni aku letak kat YouTube pun untuk bantu korang lah. Maknanya aku nak share skill aku. Bukanlah kata power sangat ke apa, tak adalah. Tapi just untuk sharing kan. Alang-alang buat benda yang sama, kita share apa yang kita tahu. Okay, sini dia kuat sikit shadow. Kita naikkan semua shadow. So lipat dia sini ada satu naik atas dan satu silang sini. Pendek lagi. Apa nak tandakan je dulu. Sambil tu kita betulkan size dia. So shadow dia aku dah tanda-tanda sikit. Kita move to next. So kita build up kan dia punya color. Okay, still gelap juga. Kita tambah lagi gelap sikit. Kita buat dia punya yang gelap-gelap, betul-betul gelap. So mata ni aku cadang macam nak buat dia at least pandang ke depan lah. Satu dia macam pandang ke bawah kan. Aku try ubah sikit supaya aku rasa dia pandang lukisan ni lebih better lah kan, daripada dia tak pandang apa-apa kan, pandang ke bawah tu. So kalau gelap tadi kita tanda yang mana paling gelap, betul-betul gelap. Dekat collar ni, belakang ni, tandakan. Yang gelap sangat walaupun gelap tapi aku tak pakai hitam, still brown. Warna gelap memang bahaya kalau kita pakai. Okay, jangan terlampau gelap, nanti kita akan develop sikit-sikit. Okay, kalau yang shadow-shadow mulut ni nak buat pun boleh, bibir dia pun boleh. Okay, bawah hidung dia. Okay, next kita pakai color yang kita nak. Contohnya macam ni kan. Kita ambil dark sikit. Kita start buat form dia. Form dia kita naikkan dia punya shadow. Macam pipi ni, dia ada gelap terang. Okay, kita naik lagi. Apa yang kita boleh rasa kita naikkan. Kita develop dia punya bentuk. Okay, okay, so aku tandakan sikit bahagian light. Aku pilih color light sikit. Untuk bahagian yang betul-betul light je. Ni pun jangan pakai putih tau. Pakai color yang paling terang dalam canvas kau ni. So kau ambil kat sini. So aku akan colorkan dia punya misai. Misai dia hampir ke tepi ni So kita sambil lukis, kita try untuk dapatkan bentuk yang betul. Sini. Okay, so dagu dia ada bentuk sikit. Batang hidung ni kuat. So kita tanda sikit. Apa yang aku sedang buat ialah, kalau korang nak tahu, ialah aku naikkan form bentuk dia. Okay, first kali kita isikan ruang-ruang yang kita dah form tadi dengan color light and shadow untuk naikkan form dia. Hidung kita naikkan kan. Kalau contoh ni kita tak nampak hidung tepi dia, tapi kita tarik sikit kita akan nampak.
So itu yang aku tengah buat. Aku naikkan form segala yang ada di muka dia. Macam ni kan, pipi dia kita nampak. So kita tarik, dia ada light kat pipi dia ni. So kita tarik ke light sampai atas dia punya light ni. Okay, dekat eye bag dia pun ada dekat light. So kita blend sikit ke bawah. So kita nampak form dia macam mana. Ni belum habis terang lagi ni. So sini pula kita buat. Okay, dia punya sini, pipi ni memang kita nampak terang kan. So kita naikkan juga. Kita naikkan colour dia, bentuk dia. So kita nampak dah mana yang shadow, mana yang gelap, mana yang terang. Okay, so kita buat tu dulu. Kita nampakkan dia punya form, setiap elemen yang ada kat muka dia ni. So eye bag dia ada juga. So sikit-sikit kita naikkan shadow and light ni, kita akan nampak bentuk dia. Okay, dahi dia terang. Kita nak bezakan dahi dia. Ni light dia kuat sangat, macam spotlight solo. Aku nak try kurangkan lah dia punya spotlight tu, pasal aku rasa macam tak shock juga, muka terang sangat kan. Kita buat dia man-man je. Nampak? Dengan adanya colour ni, kita dah nampak dah form telinga dia. Okay, mungkin dia punya serban ni aku nak tukar sikit colour dia. Mungkin aku masukkan sikit hijau. Kita selalu je lalu tekan jangan kuat-kuat, kita lalukan je. Lalukan je atas ni supaya kita nampak mix colour background tu dengan hijau ni. Line tu mesti ada. Kalau kuat nanti kau punya shadow tu semua akan hilang. So kita dah nampak sikit bentuk dia dah. Rupa mak kilau dah ada dah. So aku buat shadow baju dia sikit supaya matching. Ni just tarik je dulu, ni besar kan, kita just ambil je dulu besar-besar. Okay, aku nak buat lukisan ni lebih gelap daripada biasa, pasal aku tak nak dia terang sangat lah macam ni, macam spotlight solo. I don't like. So form baju dia aku nak bentuk sikit, pasal dah hilang sikit dunia ni. So aku buat bahu dia sampai sini je dulu. Just tanda. Okay, background ni campak-campak sikit biru ke hijau ni. So kita dah nampak dah. Daripada tadi kita dah nampak bentuk muka dia dah. Okay, bentuk muka dia dah naik sikit dengan hanya kita letak shadow and light. Okay, so kita akan teruskan proses tu. Sikit-sikit kita develop, menjadikan kita nampak semua detail yang ada dekat gambar ni. Okay, now kita bentukkan lagi. Bentuk misai tu kita naikkan lagi. So aku pilih colour gelap shadow dekat hidung dia ni. So aku try bentukkan misai dia. Bentuk misai dia, bentuk line pipi dia kan. So dah dekat dah tu. So shadow ni kuat, kita ambil colour terang. Kalau shadow tu terlampau kuat, kita glazekan dia, jangan bagi dia kuat sangat. Sini. Okey, tengkuk tu pun kita dah boleh letak sikit-sikit colour-colour kulit. Kita guna colour ni lah, kita ambil dalam ni tadi. Kita bentukkan bentuk tulang-tulang dekat tengkuk dia ni. Yang tekan kuat-kuat, sini je yang kuat, lain semua tak kuat. Alright, so now kita buat dia punya kalau korang nampak bentuk tu dah ada, rupa tu dah ada sikit. Kita nak naikkan pula baju dengan dia punya serban ni supaya dia balance, sama kuat dengan rupa orang tu. Sekarang ni dah betul-betul nampak form dia, tapi serban dengan baju belum nampak form dia. So sekarang kita proses untuk naikkan baju dengan serban dia. So korang boleh tengok, bila kita masukkan, walaupun aku tak guna hijau terang untuk serban, padahal aku nak buat serban warna hijau, tapi kita letak colour cerah di muka ni dekat sana, dia jadi harmoni tau. Dia akan ada nampak serban tu di dalam lukisan ni. Sebab tu pentingnya harmoni ni dalam sesebuah lukisan. Okay, kita sambung. Okay, now yang light tu aku rasa aku dah letak dulu, dah settle dah. Aku ambil hijau ni, aku gelapkan sikit untuk tanda betul-betul yang gelap ni. Tanda, kita naikkan shadow dia. Mana yang kuat, Allah, padam pula. Mana yang betul-betul gelap, kita naikkan shadow dia.
yang betul-betul gelap. Walaupun betul-betul gelap, kita tak guna hitam lagi, kita hanya guna hijau gelap. Kita naikkan macam mana kita buat dekat muka tadi. Kita naikkan dia punya bentuk. So bentuk dia punya serban ni semua kita naikkan, satu-satu lipat ni kita naikkan. Okay, so kalau korang boleh tengok, dia dah sama balance dengan kekuatan muka. Okay, tapi baju dia still tak sama kuat dengan muka dia. Okay, so next kita ambil colour yang sama juga. Kita just sapu-sapu sikit dekat baju dia, mana dia punya line-line yang kuat tu kan. So ambil colour gelap, aku nak tandakan sikit shadow dia. So aku nak balancekan, aku nak ada biru ni dalam di seluruh lukisan ni. So aku tak nak biru ada kat luar je, kat muka dia, kat baju tak ada. So aku ambil biru ni sikit dalam lukisan ni. Aku just sapu je sikit-sikit kat baju supaya dia nampak harmoni. Okay, kat muka pun tak sapu sikit, kat serban dia pun sapu sikit. Dan merah ni tak ada di muka dia. Merah ni memang sebenarnya normal, muka manusia ni memang ada merah pasal ada darah kan. So merah dan hijau ni pun kita just sapu sikit je dekat muka dia. Muka manusia pun sebenarnya ada hijau pasal kita ada urat kan. Lagi-lagi kalau lelaki kat bahagian-bahagian misai dia tu ada hijau, janggut dia ada hijau. Sapu ke sikit. Okay, next kita nak clean up sikit dia punya background ni. So kita pilih je colour yang ada dalam ni, kita brush je. Okay, termasuk-masuk sikit tak apa, lepas-lepaskan sikit masuk pun tak apa, tapi jangan kuat sangat lah. Kita nak buat shadow kat mana? Okay, background ni aku cara nak buat belakang ni sikit dan ada atas ni sikit lah. So pilih colour antara dua-dua ni, merah dengan biru tu kita gelapkan sikit. Just kita sapu di kawasan hujung ni. Okay, now kita smudgekan background ni. Okay, painting smudge ni aku pakai smudge ni pun sama gauze juga. Kita pusing-pusing macam biasa. Kita nak blend kan, tak nak ada yang kuat-kuat sangat. Okay, kau tengok so dia akan blendkan semua colour yang kita tarik tadi. Ni boleh main besar lah, main besar-besar je. Kita nak dia jadi background. Bila dia kuat-kuat macam ni, dia akan ganggu kita punya view dalam lukisan tu. Kita blend je dulu. So kita dapat efek macam awan sikit lah kan. Macam baru dah macam darkness sikit. So setakat ni je dulu background. Kita hold sampai sini dulu. Hold sampai sini, kita tengok bila kita develop orang ni nanti macam mana hasil dia. Okay, sikit aku nak tambah lah sebelum kita hold tu. Kuning ni kita tak pernah masuk dalam background. Nampak tak? Ada beza bila terlampau kuning dekat subjek, dia macam ada satu benda yang lari. Cuba tengok bila kita letak warna kuning ni sikit dekat background. So aku letak sini sikit je. Okay, dan kita smash. Okay, kita smash balik. Nampak tak? Bila ada colour kuning ni sikit, dia tak rasa lukisan ni tak sama dengan background. Kita nak elakkan, so kita masukkan sikit. Kalau best ni kita tambah juga kat sini sikit kan, sikit je. Kita smash. Tak perlu banyak pun, sikit-sikit je. Okay, setakat tu dulu background kita. So kita naikkan lukisan subjek kita, iaitu mat kilau ni lah. Okay, now aku nak betulkan sikit baju dia. Kita pilih colour yang merah yang ada kat sini. Kita tarik. Kita blendkan semua Nampak? Kita merahkan semua dengan baju-baju, dengan butang-butang dia kita lalu kan. Ni nama dia glazing. Bila kita nak lalukan satu colour lain ataupun kita nak terangkan ke, kita nak merahkan ke kan, kita lalukan dengan lembut sahaja, tekan dekat semua yang ada. Itu dipanggil glazing.
Okay, yang gelap tu akan merah lagi, yang terang tu pun akan jadi merah lagi. Aku nak tandakan dia punya ending ni kat mana. Tak apalah, kita merge kan je. So macam tu je. Kita smash dia. So bahu dia kita tak nampak pun. Ada bagusnya macam ni. Bahu kita blend dengan luar ni, ada bagus dia. Nanti aku akan bagi tahu kenapa. Okay, now kita build up the character. Inilah proses untuk kita developkan sampailah 70% or 80% lukisan ni. Okay, baru kita tengok background balik. Key dalam step sekarang ni, bagi aku ni step nombor 2, ialah kita naikkan, kita main shadow and light, dan kita glazing. Maknanya kita nak colour apa tu, kita glazekan sikit sambil kita develop, sambil kita glazing. Okay, so jom kita start. So dalam part ni juga kita akan guna brush yang lebih kecil supaya kita nak dapat detail tu. Okay, so sekarang ni aku rasa reference ni dah patut kita besarkan. So aku nak fokus kat muka dia je, kita dapat detail tentang muka dia. Yang tadi step 1 kita blocking tu, color blocking tu, form, kita create form. Itu pun sama juga, kita nak create form tu kan, kita nampak dia punya bentuk tu sikit-sikit, naikkan. Tapi itu pakai brush yang kasar ataupun besar size dia. So dalam face ni kita gunakan brush yang lebih kecil untuk kita dapat detail tu. Mata dia aku ubah ke tengah sikit pasal aku macam nak buat dia nampak tengok kita. So aku ubah sikit lah. So proses ni lebih detail, lebih makan masa lah. So aku akan lajukan part-part yang mana aku buat benda ni. Dan kalau ada part-part yang aku perlu explain kat korang apa yang aku tengah buat, yang aku rasa penting, aku akan cakap semula lah. Okay, so jom kita layan je proses aku buat developkan, naikkan wajah Mat Kilau ni. Okay, jangan lupa juga walaupun kita dah buat form dia, jika size tu ada yang salah, kita boleh betulkan dalam masa ni. Kita kena betulkan dalam masa ni. Okay, macam tadi belah kiri ni hidung dia agak ke atas sikit dan kecil, aku besarkan. So kita kena betulkan sentiasa form tu. Kalau kita rasa salah macam ni kan, sepatutnya tajam, kita kena betulkan, kita betulkan. Sambil tu kita main sama juga light and shadow juga, cuma kena pastikan kita sentiasa membetulkan dia punya form. So kalau contohnya hidung ni kuat kan, so kita betulkan bentuk dia, so kita nampakkan 3D dia. Okay, so basically apa yang aku boleh cakap ialah kita nak 3D kan wajah ni. Okay, macam mana kalau kita nak bentukkan supaya dia bulat, nampak cahaya mana shadow, kita nak 3D kan dia. Wajah dia ni kita nak 3D kan. Itulah proses sekarang sebenarnya. Alright, okay. Kalau contohnya muka ni, banyak dah aku dah tambah light and shadow. Apa yang kita nak hilangkan dia punya macam kuat sangat stroke kita tarik ni, kita boleh guna smudge tool. Okay, kita akan sentiasa guna smudge tool supaya dia blend. Kulit manusia ni dia blend sikit kan, banyak kawasan yang blend. So kita blendkan semua. Kita boleh tarik yang terang tu macam mana kita nak kan, kita blend kan. So dia takkan ada kawasan yang keras-keras tadi. Sambil tu kita refer juga macam mana kita nak tarik masa blend ni. Macam ni kan, kuat sangat, kita boleh blend je. So kita kena ingat dalam lukisan portrait ni, kita nak orang fokus on muka. Okay, muka, dia punya expression, bentuk muka, mood apa kan, wajah tu tengah mood apa tu, sedih ke, happy ke, tenang ke kan.
So itu yang kita nak tonjolkan. Segala yang kita buat, kita naikkan, kita kena ingat muka ialah tujuan utama kita. Okay, yang lain-lain tu just supporting element dia. Okay, macam baju Melayu, janji orang nampak tu baju Melayu dah settle, nampak tu ada serban dah. Tapi kita kena sama kuatkan lah. Janganlah terlampau tak kuat sangat pula dia punya serban tu kan, sampai tak balance. So kalau boleh nampak yang aku tengah kuatkan dia punya putih ni. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok dari jauh, nampak misai tu macam putih, tapi sebenarnya bukan warna putih. Okay, warna putih ialah ini. Tengok, ni ialah warna putih. Beza tak? Kan? Walaupun kita tak guna warna putih, orang still tahu yang misai ni ialah putih. So sebenarnya putih tu bahaya kalau kita gunakan. Dia akan terlampau jumping sampai kita punya lukisan tu dia kacau. So, kita susah nak betulkan. Okay, so still konsep yang sama. Guna brush ataupun color yang terang, tapi jangan guna putih atau hitam. Itu dua color sangat ngeri. Okay, jangan guna sehinggalah akhir-akhir nanti baru boleh guna. Itu pun jika perlu. Okay, next aku nak glaze sikit muka dia. So aku dah naikkan dia punya light and shadow. So aku nak naikkan dia punya color tone skin tu, bagi dia macam ni, macam pucat sikit kan. So kita naikkan, kita ambil color-color yang ada fresh sikit. Aku rasa color ni ok. Kita naikkan size ni. So kita glazekan sikit-sikit merah ni dia akan ada nampak hidup sikit lah. Ataupun kita boleh ambil merah, kita kurangkan opacity dia sikit, kita lalu dekat semua bahagian ni. So dia tak nampak pucat sikit. Bila merah ni nampak orang hidup lah kan. Orang mati kan pucat, warna kelabu, biru. So bila tambah merah ni, kita nampak fresh sikit dia punya, nampak hidup lah subjek tu. Tapi biasanya paling banyak merah ialah kita punya pipi. So kita lebihkan kat pipi, kat hidung dengan telinga. Pasal situ bahagian yang selalu manusia ni merah dia kuat. Okay, so kita nampak itu yang maksud aku glazing. So kita ambil hijau ni sikit. Aku nak letak dekat bahagian-bahagian yang shadow. Biasanya dekat janggut-janggut kan, misai-misai dia ada. Selalu kalau kita lelaki ni, kalau cukur ke apa, kita nampak hijau lah dia punya misai tu. So kita letak sikit bahagian tu dekat bahagian shadow hijau ni. So kita sambung naikkan balik. Okay, macam biasa. Dan lupa pula baby dia ni kita boleh lalukan merah lah. Kuatkan sikit dia punya lalu merah dia. Jangan tekan kuat-kuat, kita just glaze je. So kita nampaklah merah tu. Okay, so kita continue untuk developkan shadow and light untuk bahagian-bahagian lain lah. Aku tengah buat dia punya tanjak dengan baju Melayu. So kita pilih color gelap macam biasa, light and shadow jangan pakai hitam. Pilih color yang paling gelap kat tanjak dia ni, kita gelapkan sikit dan kita bantai balun. Okay, so proses dia untuk sekarang ni tinggal ni je. Maknanya kita buat dia punya shadow, dia punya light, kita naikkan bentuk 3D skeping-skeping serban tu, muka dia kita timbulkan jadi 3D. Baju dia pun kita tambah light and shadow tu dan kita glaze. Contohnya macam ni kan. So kalau aku nak hijaukan sikit, aku glaze je warna hijau ni. So dia akan jadi warna hijau. Jangan tekan kuat-kuat. So proses dia, maknanya dalam fasa sekarang ni memang itu je lah. Itu je lah proses dia. Okay, kita detailkan. Yang ni kita boleh layan seberapa lama yang kita nak layan. Lagi lama lagi detail lah lukisan tu. Okay, so okay, aku continue benda yang sama. Kita tambah shadow, tambah light dan kita glaze sampailah maybe 90%. So part ni memang boring sikit lah. Okay, maknanya kita kena layan. So ni ramai tak sanggup ni. Banyak pelukis tak sanggup benda ni lah. Pasal sebab kata ayah aku lah, dia kata 30% first dengan 30% last memang best.
Lain daripada tu, kerja yang boring bila melukis lah. Maknanya first percent tu memang kita nampak shock je. Tapi bahagian-bahagian tengah-tengah ni memang kena layan tu yang boring. So kita jumpa sekejap lagi. Bila aku dah siap, hampir siap lah, maknanya 90% macam tu, kita akan jumpa, okay? Okay geng, so baju ni aku rasa aku dah siap. So sekarang ni aku tengah betulkan yang bahagian kat luar-luar ni. So kita guna smudge tool ni, just kita tarik-tarik sikit je. Okay, so kita tak nampak, biar nampak lain cantik lah. Okay, kita betulkan bahagian-bahagian terkeluar ni. Macam ni kan, ni macam comot ni, kita just tarik je. Kawasan background tu kita smudge. Okay, tapi di bahagian hujung ni, baju ni, biasanya aku akan smudge, kita just bebaskan je. Okay, macam bercampur dengan background. Nampak tak? Okay, apasal aku mixkan, tak buat lines betul-betul kuat dekat hujung baju dia ni, supaya kita nak blendkan subjek kita dengan suasana background tu. Ni background ni walaupun dia plain, ada shadow-shadow, cahaya-cahaya macam asap tu, tapi kita kena buat juga supaya dia tak nampak macam stiker tau. So maknanya dia akan blend dengan environment tu. Maknanya satu canvas ni dia akan bercantum, pasal yang kita nak tunjukkan ialah muka dia. Okay, so baju ni just orang kenal baju dah cukup kan. So bila baju ni orang dah tahu baju, bukan subjek utama pun. So sebab tu kita blendkan dengan background. Satu ialah kita harmonikan colour. Ada merah-merah sikit kat sini kan, kat sini pun ada kuning, kat ada biru-biru sikit, macam ni biru, kat background pun ada biru. So kita harmonikan untuk blend in juga dengan lukisan ni. Yang kedua, line-line yang tak penting pun, macam contohnya bahu hujung ni pun kita boleh blend dengan background. Kalau ada background pokok ke apa, aku still akan blendkan juga, pasal bahu dia ni bukan subjek utama. Okay, bukan fokus utama untuk lukisan ni. So kita nak fokus muka dia je. So apa yang kuat-kuat kat bawah ni kita just smudge je, yang bagi dia kuat sangat. Okay, pasal kita tak nak larikan fokus kita punya, yang menengok lukisan ni, kita tak nak larikan fokus orang. Kalau fokus dia, kita nak tunjuk expression muka, kita tunjukkan situ yang kita fokus lebih. So baju ni kira dah settle. Kalau aku nak touch up sikit-sikit je lah kot, kalau nak touch up pun kan. Okay, so mungkin aku nak letak highlight sikit je, bahagian penting-penting je kat baju ni. Aku ambil colour yellowish ni, terangkan sikit, betul-betul dia punya highlight je baju ni. So contohnya kita tarik sikit je, macam tu kan. So kita tahu ada cahaya dekat belakang tu. Ni kita nak tunjuk ada butang. Okay dah, tu je, sikit je. Just kita nak tahu fokus dia ke arah tengah ni. Okay, so background tadi kita smudge kan, bagi dia cantik sikit belakang ni. Okay, now kita fokus, sambung balik. Kita build up dia punya serban dan muka. Okay, so aku buat serban dulu, jom kita sambung. So now aku nak fokus untuk buat dia punya muka. Okay, so sambil tu kita betulkan segala-galanya. So ni kita betulkan kalau mata dia terbesar, terkecil, kita betulkan.
So okay geng, so aku rasa untuk karya yang fast stroke aku rasa dah cukup sampai sini saja. Okay, aku tutup dah reference ni. So ini ialah dah nak siap sangat dah ni. Okay, untuk fast stroke 2 jam punya lukisan aku rasa dah nak siap dah. So ni dah 90%, tinggal sikit-sikit saja. Okay, aku nak bagi tahu apa yang aku dah buat So aku dah build up fokus semua supaya bila orang view je gambar ni, orang akan terus detect muka lah. So baju-baju semua macam korang lihat, dia just kasar je dan dia merge terus dengan background. So ada sikit lagi yang aku nak buat sebelum aku akhiri video ni, ialah final yang paling best lah. Okay, bagi aku. So background tadi aku nak adjust sikit supaya watak ni dia naik lagi. So apa yang aku boleh buat ialah aku ambil warna gelap Aku rasa aku perlu gelapkan sikit background ni supaya watak mak kilau ni naik. So aku pilih warna gelap, gelapkan sikit lagi, taburkan je. Okay, dan aku ambil warna biru pula, biru kat sini. So mungkin aku birukan sikit, kita gelapkan sikit. So kita tabur kat sini pula, tabur sikit sini, gelapkan sikit lagi. So dia ada macam awal dulu kita buat lah background ni. Sikit-sikit boleh tarik. Kalau nak masukkan warna biru tu dekat baju ni boleh. So kita tarik sikit-sikit. Okay, dan hijau dekat serban dia ni nampak jumping sangat colour dia. Hijau dia sangat menyerlah. So aku nak tone down, aku pun akan sapu biru juga. Kita glaze je, kita glazekan sikit-sikit kat pasal ni, dan shadow-shadow ni, supaya kita dapat efek dia merge dengan background. Okay, so macam biasa kita akan smash kat luar ni. Smash je, kena besar-besar sikit boleh. So nampak So karya kita dah naik sikit. Kita smash juga bahagian yang dekat-dekat dengan watak ni, karakter ni. Okay, so watak ni dah lebih naik daripada tadi kan. Okay, kalau ikutkan normalnya aku akan layan lagi benda ni. So terpulang kat korang, kalau korang nak layan lagi buat lukisan ni sedetail mana yang korang nak lah. Buatlah detail mana pun nak, tapi konsep dia lah macam ni lah. Yang ni aku tunjukkan demo untuk video YouTube aku. So aku tak nak buat yang betul-betul. Kalau ikutkan aku lukis portrait dalam 3-4 malam pun ada. So ni just 2 jam lebih, aku rasa memadai dah. So dan final sekali, aku akan naikkan final highlight dia. Ini biasa dekat portrait memang ada. Walaupun kita tahu kan dalam lukisan ni misai dia tu warna putih. Betul tak? Kita dapat tahu kan. Tapi sebenarnya aku tak pakai pun warna putih. Kalau korang tengok ini ialah warna putih, pure putih. So kau dapat beza tak? Walaupun dalam lukisan ni misai dia putih, kita nampak putih, tapi bukan warna putih. Ini ialah putih. Sebab tu bila aku cakap guna putih ni bahaya, dia akan jumping sangat. So elakkan untuk guna pure putih. Tak perlu sebenarnya. Kalau kita nak harmonikan lukisan tu, tak perlu nak ada warna putih. Cuma sikit-sikit yang betul final highlight, the highest light tu. Macam ni contoh, aku tarik sikit je. Aku tarik sikit sini, lepas tu dekat sini sikit. Lepas tu itu pun aku akan smash dia supaya dia tak terlampau kuat. Kecuali hidung ni just sikit je. Yang lain-lain hidung je boleh paling kuat. Yang lain-lain ni jangan kuat sangat. So kita dapatlah efek dia berkilat tu Untuk dapatkan efek berkilat, biasanya hidung orang lah berkilat. So putih pure kat lukisan ni ada satu je dekat hidung ni. So inilah saja tutorial aku untuk aku lukis mak kilau ni. Ini adalah satu lukisan yang aku boleh katakan fast stroke daripada aku. So normally memang kalau nak detail lagi, aku akan layan 2-3 malam lagi untuk satu lukisan. Tapi untuk tujuan tutorial ni, aku just buat fast stroke supaya korang nampak teknik apa yang aku guna, step apa yang aku guna, macam mana aku develop lukisan ni daripada background, muka, form dia dan segalanya tentang lukisan ni lah. So kalau korang berminat untuk tonton video aku yang macam ni, aku akan cuba buat lebih banyak lagi konten-konten tutorial macam ni. Aku tak tahulah, aku just buat je. Memang video dia agak lama, tapi terpulang lah. Kalau korang rasa konten macam ni korang minat, bagi tahu aku kat komen, okay?
So itu saja untuk video kali ini. Aku harap perkongsian aku ni bermanfaat untuk semua. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Peace.